أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah malam ini kita mula surah baru, iaitu surah Hud alaihi salam. Surah ini adalah surah Makkiyah. Boleh dikatakan ulama sepakat bahawa ia adalah surah Makkiyah. Dan namanya hanya satu, iaitu Hud. Ayatnya 123. Dalam surah ini, antara perkara yang paling penting dan paling besar ialah disebut banyak kisah-kisah para nabi dan kaum masing-masing dengan tujuan untuk meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di saat turunnya surah ini keadaan Nabi sangat tertekan. Surah ini turun lebih kurang pada tahun ke-11 ataupun 12 setelah Nabi dibangkitkan sebagai Rasul. Dan surah ni turun selepas surah Yunus. Kalau ikut tertib dalam Quran memang samalah. Sebelum surah Hud adalah surah Yunus. Dan sebelum surah Yunus yang turunnya ialah surah Al-Isra'. Ketika turun surah ini, Nabi baru kematian orang yang disayanginya dan paling banyak membantu dan mempertahankan Rasulullah dan dakwahnya daripada tekanan dan cercaan orang-orang musyrikin Mekah, iaitu kewafatan Abu Talib. Kemudian wafat pula Khadijah radhiyallahu anha. Dua tongkat Nabi tiada. Kemudian Nabi pergi ke Taif dalam keadaan tengah bersedih di atas kematian dua manusia yang paling banyak membantu Nabi dalam kerja dakwah. Nabi pergi berdakwah ke Taif. Kemudian sampai ke Taif ditolak dakwahnya dan dibaling batu sampai berdarah. Kemudian Nabi masuk ke Mekah
sepatut Nabi ikut keadaan Nabi memang tak boleh masuk dah. Sebab orang musyrikin Mekah tak mungkin benarkan Nabi masuk untuk kali kedua. Yang mana Nabi ada kat Mekah pun tidak disukai, bahkan dibenci dan cuba untuk dibunuh Rasulullah SAW. Maka bila Nabi keluar, mereka lagi tak akan benarkan Rasulullah masuk ke Mekah kali kedua. Tapi ada seorang pembesar Quraisy, nama dia Al-Mat'am bin Adi. Dia ada kedudukan, ada nama, ada kuasa. Bila diminta oleh Rasulullah, boleh tak lindungi Rasulullah untuk masuk Mekah dengan selamat? Maka kata Mut'im bin Adi, terus dia bersetuju. Walaupun dia kafir, yang sepatut dia tak benarkan Rasulullah sebab dia tahu Nabi masuk akan teruskan kerja dakwahnya. Jadi terus Al-Mut'im bin Adi mengerahkan pasukannya dengan senjatanya untuk mengawal Nabi masa Nabi masuk balik ke Mekah daripada Taif. Sampailah ke Kaabah. Dan Nabi masuk dengan selamat. Pengajarannya juga di situ ialah kadang-kadang kita boleh menggunakan orang kafir untuk maslahat dakwah, selagi mana ia tidak melanggar ataupun menggadai prinsip Islam. Ini betul-betul Nabi menggunakan orang kafir. Yang kedua, Nabi menggunakan peraturan jahiliah. Peraturan jahiliah, kalau seseorang itu ada nama, ada kedudukan, ada kuasa, dia yang lindungi seseorang, maka seorang pun tak boleh kacau. Itu peraturan jahiliah. Kemudian, dalam keadaan macam tu, Nabi solat dekat Kaabah, dan ketika ini suasana keadaan ketika surah Hud diturunkan. Kita kena faham bagaimana keadaan sejak surah itu diturunkan. Baru kita dapat menghayati dan merasai bagaimana penting dan perlunya ayat-ayat Quran dan surah kepada Rasulullah dan kepada para sahabat. Khususnya kepada mereka yang bekerja sebagai pendakwah. Dan ketika itu Nabi solat dekat Kaabah. Abu Jahal berkata, siapa yang nak ambil isi perut unta yang penuh dengan najis, darah, kotoran untuk letak di belakang Nabi ketika Nabi sujud. Maka berkatalah Uqbah bin Abi Mu'ayt yang merupakan antara pembesar Mekah. Dia bersetuju untuk mengambilnya. Setelah diambil, isi perut unta yang kotor, yang najis dan penuh dengan darah datang ke dekat Kaabah, tempat Nabi solat. Kemudian mereka tunggu Nabi sujud. Setelah Nabi sujud, barulah mereka, Uqbah bin Abi Mu'ayt, meletakkan isi perut unta yang najis dan darah kotor. Dan Nabi tak bangun daripada sujud. Sebab benda tu berat. Ini sebelum turun surah Hud. Sehinggalah datang Fatimah, anak Rasulullah SAW radhiyallahu anha, dan mengangkat isi perut unta tu. Barulah Nabi bangun daripada sujud.
Kemudian dalam peristiwa lain, Abu Jahal juga ketika Nabi sujud dekat Kaabah, dia ambil jubah Nabi, dia tarik dan tutup kepala Nabi ketika Nabi tengah sujud. Dan juga berlaku ketika sebelum turun surah Hud, berlaku juga sebelum turun surah Hud, sahabat dah sangat tertekan dengan penghinaan, cacian, siksaan orang-orang musyrikin Mekah kepada para sahabat. Sehinggalah Khabbab bin Al-Arat pergi jumpa Nabi dekat Kaabah dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ala tastansiru lana?" Bila lagi kamu nak minta tolong kepada Allah untuk memberi kemenangan kepada kita? Ala tad'ullah? Bila lagi engkau nak berdoa kepada Allah supaya Allah menolong kita? Dah teruk sangat, 10 tahun, 11 tahun. Sahabat-sahabat, termasuklah Nabi, ditekan, dihina, dimaki, diseksa dan ada sampai yang dibunuh. Kita boleh bayangkan bagaimana keadaan perasaan Rasulullah dan para sahabat ketika itu. Sehingga kan Khabbab bin Al-Arat, dia diseksa, kesan penyiksaan dia tu kekal sampai zaman Umar Ibn Khattab. Katalah dia diseksa tahun ke-10 setelah Nabi dibangkit sebagai Rasul. Kemudian di Madinah 10 tahun. Sampai di Mekah 12 tahun. Zaman Abu Bakar 3 tahun, 15 tahun. Zaman Umar dia tunjuk kesan. Di belakangnya kesan dia diseksa oleh orang musyrikin Mekah di zaman Mekah. Begitulah keadaan Nabi dan para sahabat. Ketika keadaan macam itulah turunnya surah Hud. Apa faedahnya? Sebab tu dalam surah Hud ni banyak cerita para Nabi, daripada Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa. Banyak kisah-kisah para Nabi. Apa tujuan? Tujuannya ialah untuk, ini poin yang paling penting surah Hud, iaitu untuk meneguhkan, memantapkan hati Nabi dan para sahabat dalam menghadapi cabaran, ujian ketika berdakwah. Dan ini Allah sebut jelas tujuan kisah-kisah para Nabi dan kaum dahulu dicerita dalam Al-Quran. Allah cerita dalam surah Hud. Cuba tengok ayat 120. Ayat 120. Dekat-dekat ujung surah. Muka surat 235. Ada. Allah kata apa? Wa kullan, dan setiap berita daripada berita rasul-rasul yang dicerita sebelum tu, kita akan belajar nanti. Bermula daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Semua itu nakussu alaika.
kami cerita pada engkau, wahai Muhammad, min amba'ir rusul, daripada kisah-kisah para rasul. Apa tujuan? Ma nusabbitu bi fuadak, untuk kami teguhkan, tetapkan hati engkau. Waja'aka fi hadzal haqq, dan telah datang kepada engkau dalam kebenaran ini, wa mau'izah, dan peringatan, wa zikra lil mu'minin. Inilah intipati utama surah Hud, iaitu hiburan kepada Nabi dan untuk meneguhkan hati Nabi yang ketika turun surah ni Nabi sangat-sangat tertekan dan sangat besar ujian kepada Rasulullah SAW, ditambah dengan kehilangan dua orang utama yang banyak sekian lama membantu Rasulullah dalam kerja dakwah, iaitu Abu Talib dan Khadijah. Okey. Jadi antara pengajaran tajuk-tajuk penting dalam surah ini, pertama, tajuk-tajuk penting dalam surah ini sebelum kita masuk tadabbur satu persatu. Pertama, menyebut kebesaran dan keutamaan Al-Quran. Menyebut kebesaran dan keutamaan Al-Quran. Yang secara jelas membuktikan ia adalah daripada Allah. Yang kedua, Allah sentiasa memerhati segala rahsia hamba-hambanya. Yang ketiga, Allah menjamin semua rezeki-rezeki hamba-hambanya, termasuklah semua makhluknya yang lain. Yang keempat, menceritakan tentang hari kebangkitan dan pembalasan. Yang kelima, menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneguhkan pendiriannya dalam menghadapi tekanan dan sekatan orang-orang musyrikin di Mekah. Yang keenam, menceritakan sebahagian besar kisah-kisah para Nabi dan balasan yang menimpa kaum mereka. Yang terakhir, surah ini ditutup dengan perintah agar bertawakal sepenuhnya kepada Allah dalam semua keadaan. Okey, kita sambung. Kita mula ayat pertama. Saya lupa nak beritahu. Ada satu hadis yang Nabi sebut tentang kelebihan surah ini. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan hadis itu sahih. Ada sebahagian mengatakan hadis itu dhaif. Iaitu, apabila sahabat melihat rambut Nabi beruban, maka sahabat bertanya, kenapa rambut kamu cepat beruban? Maka Nabi kata, syajabatni
Hud wa akhawatuha. Yang menjadikan aku cepat beruban ialah surah Hud dan saudara-saudara surah Hud, iaitu surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Al-Haqqah, Amma Yatasa'alun, dan At-Takwir. Jadi Nabi beritahu yang menjadi aku cepat nampak tua ataupun beruban ialah bila baca surah Hud dan saudaranya yang 5 tu. Kenapa ni? Sebab surah Hud dan surah-surah yang disebut tadi banyak menceritakan tentang hari akhirat. Itu kesan Al-Quran. Orang sahabat Nabi pun terkesan. Di mana kesannya? Rambut. Siapa yang baca Quran banyak, tiba-tiba beruban. Tak ada kan? Semua beruban sebab tua. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua surah bermula dengan Bismillah kecuali surah At-Taubah. Jadi Bismillah ni adalah sebagai pendapat yang paling kuat. Bismillah bukan ayat daripada surah. Ia adalah hanya sebagai permulaan ataupun pembuka setiap surah. Kecuali surah At-Taubah. Jadi kalau nak mula surah, baca dengan Bismillah. Tapi kalau nak mula baca Al-Quran, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Apa makna Alif Lam Mim? Kita dah banyak kali jumpa. Daripada surah Baqarah, surah Yunus, surah Sajadah. Apa makna Alif Lam Ra? Ada dua pendapat lah yang masyhur. Pendapat yang tak masyhur banyaklah, mungkin sampai 10. Tapi dua pendapat yang masyhur, Alif Lam Ra, pendapat pertama ialah Allah lebih tahu maknanya. Pendapat pertama, Allah lebih tahu maknanya, mana kita tak tahu maknanya. Pendapat yang kedua, Alif Lam Ra tidak ada makna. Tidak ada makna. Sebab dia hanya semata-mata huruf. Dia huruf ni dalam apa bahasa sekalipun, dia tak ada makna. Macam A, B, C, tak ada makna. Bila dia akan ada makna? Bila huruf tu bergabung. Ha bergabung dengan kaf, bergabung dengan ya, bergabung dengan mim, dibaca hakimun, ada makna. Iaitu yang maha bijaksana. Ini dia panggil huruf apa ni? Kalau tak hakimun, huruf muttasilah. Huruf yang bersambung. Ada makna. Sebab tu kita tak baca ha, kaf, ya, mim. Kita baca hakim. Tapi bila alif lam ra, dia panggil huruf apa? Lawan muttasilah. Muqatta'ah. Apa makna muqatta'ah? Lawan dia muttasilah. Apa makna muttasilah? Lawan muqatta'ah. Jadi huruf muqatta'ah ialah huruf yang tak bersambung. Huruf yang terputus. Sebab tu bila kita baca apa? Alar ataupun alif lam ra. Menunjukkan apa? Dia bukan perkataan, dia huruf. Kalau huruf ni, kalau hakim huruf, kita baca ha, kaf, ya, mim. Bila muttasilah ada makna. Bila muqatta'ah tidak ada makna. Jadi pendapat kedua, ha, mim, nun, yasin, qaf, semua tu huruf muqatta'ah yang tidak ada makna. Okey, kalau tidak ada makna, kenapa Allah mulakan dengan beberapa surah? Kalau ia tidak ada makna. Tujuannya ialah
Sebab antara tuduhan yang paling popular bagi orang musyrikin Mekah terhadap Al-Quran ialah Quran dicipta oleh Nabi Muhammad ataupun direka oleh manusia. Maka Allah mula beberapa surah dengan huruf muqatta'ah sebagai isyarat bahawa huruf ni daripada bahasa kamu. Quran bahasa Arab, kemudian hurufnya alif bahasa Arab, lam bahasa Arab, ra bahasa Arab, ya bahasa Arab, sin huruf bahasa Arab. Jadi kalau kamu kata Quran dicipta oleh Muhammad, kamu pun manusia dan bahasa Al-Quran sama dengan bahasa kamu, huruf pun sama, maka buatlah seumpama Al-Quran. Bila kamu tak mampu, itu mengesahkan bahawa Al-Quran adalah daripada Allah. Itu je. Okey, kemudian Allah kata apa? Kitabun. Kitabun. Satu kitab. Kitab ni makna yang tertulis. Uhkimat, yang apa dia uhkimat? Utkinat, muhkam. Kalau uhkimat sama dengan makna muhkamun. Muhkamun sama dengan makna mutqinun. Ada satu hadis Nabi kata, innallaha yuhibbu iza amila ahadukum an yutqinahu. Allah sangat suka apabila seseorang melakukan satu kerja, maka dia kerja dengan itqan, iaitu dengan lengkap sempurna. Jadi muhkam makna dia mutqin, iaitu lengkap sempurna dan tidak ada kecacatan. Jadi kitabun uhkimat, kitab yang dia terjemah apa tu? Dengan sempurna. Termasuklah sempurnanya Al-Quran ialah la raiba. Tidak ada keraguan. Tidak ada sedikit pun keraguan terhadap Al-Quran dari segi apa? Dari segi keindahannya, dari segi keadilan hukumnya, dari segi bila baca tidak jemu. Itu juga mana uhkimat, iaitu la raiba. Dan juga cuba buka surah An-Nisa ayat 82. Surah An-Nisa ayat 82. Okey. Ayat ini juga menghuraikan apa makna uhkimat ataupun Quran tu sempurna dan lengkap. Okey, cuba terjemah. Afala yatadabbaruna. Mengapa tidak mereka mentadabbur Al-Quran? Mereka ni siapa? Orang musyrik Mekah. Jadi Allah mencela orang musyrik yang tidak tadabbur Al-Quran. Jadi kalau orang musyrikin tak tadabbur pun Allah cela. Kalau orang Islam tak tadabbur, lagi tercela. Tapi yang peliknya, ada orang yang cela orang Islam yang tadabbur. Kan? Berlawanan dengan ayat Quran. Allah mencela termasuklah orang musyrikin. Kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Walau kana, dan jikalau kana adalah min indi ghairillah. Jikalau Quran itu daripada sisi selain daripada Allah. Mana kalau Quran bukan daripada Allah, kita akan jumpa apa dalam Quran? Lawajadu, pasti mereka akan dapati pada Al-Quran itu ikhtilafan kasira. Kalaulah Quran daripada manusia, pasti ada banyak percanggahan. Bukan satu.
Kenapa? Ialah nak buat 114 surah, 6,000 ayat, biasa manusia akan bercanggah. Betul kan? Contohlah, tak payahlah 30 juzuk kan. Manusia kadang-kadang cakap pagi lain, tengah hari lain, besok lain. Hari ni dia tulis buku lain. Tahun depan, dia tulis buku yang bercanggah dengan buku yang awal dia tulis. Itu manusia. Tapi kalau kita baca Quran, perasan tak ada percanggahan? Perasan tak daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas? Perasan? Tak perasan ke tak? Tak perasan. Tapi tak payah perasan lah. Allah kata memang tak ada pun. Memang tak ada. Tapi Allah nak bagi tahu kalau daripada manusia pasti akan bercanggah. Okey. Kemudian ayat Al-Quran uhkimat, sempurna ayat-ayatnya. Sebab itulah sempurnanya Al-Quran, hebatnya Al-Quran sampai siapa makhluk Allah yang dengar kali pertama walaupun dia kafir, tapi bila dengar kali pertama dia terkejut. Satu perkataan, satu ayat yang sangat hebat dan luar biasa. Siapa makhluk tu? Jin. Apa dia kata? Oh, tahu jin kata tapi tak tahu apa jin kata. Ingat jin sedang mendengar ya. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kali pertama dengar. Terus dia berkata, sesungguhnya kami telah mendengar satu Quran yang ajaba, menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Sebab dia daripada Allah. Kalau daripada manusia, tak adalah pelik sangat kan? Jadi dengar kali pertama dia terkejut. Kita kali pertama, pernah tak kita dengar kali pertama? Ataupun kita baca kali pertama, terus kita kata, oh, hebat ayat Quran ni. Pernah? Pernah ke tak? Tak pernah. Kali keberapa baca, baru rasa hebat Al-Quran? Tak juga. Jadi, ini mengesahkan bahawa jin adalah lebih baik daripada, bukan manusia, daripada kita lah. Daripada kita lah. Okey. Uhkimat ayatuhu summa, kemudian fussilat dijelaskan. Dijelaskan apa ni? Ayat-ayatnya. Jadi dua. Satu, sempurna, hebat. Yang kedua, dalam kesempurnaan tu ada huraian. Fussilat dijelaskan apa? Ada hukum, ada perintah, ada larangan, ada nasihat, ada syifa, fussilat. Kemudian dihuraikan, dijelaskan oleh daripada siapa? Min. Dari ladun. Ladun apa dah? Sisi. Kan? Yang laduni itu daripada perkataan ni lah. Ilmu laduni mana ilmu dari sisiku, sisi Allah. Kemudian dihuraikan, dijelaskan hukum hakamnya, halal dan haramnya daripada sisi hakim yang maha semalam kita dah sebut. Hakim apa makna? Dua maksud. Satu, yang membuat hukum. Hakim makna pembuat hukum.
Dan yang boleh membuat satu hukum ataupun apa-apa saja peraturan hanya Allah sahaja. Manusia tidak ada hak untuk membuat peraturan. Yang kedua, hakim makna hikmah. Makna semua ayat Quran ada hikmahnya. Kemudian bukan setakat Quran ini datang daripada Allah yang maha bijak, yang penuh dengan hikmah, tapi juga datang daripada khabir, maha mengetahui. Apa maksud khabir? Mengetahui apa ni? Apa beza alimun dengan khabirun? Alimun dengan khabirun. Kadang-kadang ada Allah sebut dua sekali. Apa beza? Alim dalam dada. Khabirun? Ya? Bukan. Siapa tahu? Okey. Ini antara perkataan bila dia sebut berasingan, maka dia makna sama. Contoh dia sebut khabir sahaja, maka dia juga bermakna alimun. Kalau sebut alim saja, dia juga bermakna khabirun. Tapi kalau sebut dua-dua berbeza. Alimun khabir. Iaitu alimun Allah tahu yang zahir, khabirun Allah tahu yang batin. Jadi sekarang khabirun di sini apa makna dia? Allah tahu yang mana ni? Dua-dua, zahir dan batin. Jadi hebatnya Quran sebab pertama datang daripada hakimun yang maha bijaksana dan meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Yang kedua, Quran datang daripada Tuhan yang maha mengetahui apa yang zahir, apa yang batin, dan Allah tahu yang lepas, yang sedang dan akan datang. Sebab itulah tidak ada percanggahan. Dan sebab itulah Quran sesuai untuk sepanjang zaman. Kenapa? Sebab yang buat Al-Quran adalah Tuhan yang tahu apa akan berlaku. Bukan setakat di dunia, di akhirat pun Allah dah tahu. Okey. Jadi ayat pertama Allah nak menceritakan tentang apa? Quran. Okey. Ayat kedua. Alla ta'budu. Alla ta'budu. Supaya tidak mereka menyembah illallah, kecuali Allah. Okey. Apa kaitan? Ayat pertama cerita tentang Quran. Ayat kedua cerita tentang beribadat kepada Allah. Apa kaitannya? Satu, yang paling penting Allah nak bagi tahu apa ni? Sebenarnya Quran intipatinya ialah untuk mengajak manusia supaya sembah Allah sahaja dan jangan mensyirikkan. Bahkan semua mesej semua para nabi ialah semua nak mengajak manusia jangan sembah kecuali Allah. Jadi kalau orang tanya apa makna Quran? Quran nak mengajar manusia supaya mentauhidkan Allah dan menyembahnya. Ani'budullah wattaquh. Itu semua mesej para nabi. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Okey. Jadi tengok ayat, jangan sembah kecuali Allah. Beza tak ayat? Sembah Allah. Sembah Allah dengan jangan sembah kecuali Allah. Beza tak? Apa beza? Kalau kata U'budullah, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Yang ni jangan sembah kecuali Allah.
Bezanya sangat besar. Yang bawah ni, boleh tak kita tambah sembahlah Allah dan sembahlah juga yang lain? Wah. Tapi kalau ayat jangan sembah kecuali Allah, boleh tambah lagi? Wow, tak boleh. Jangan sembah kecuali Allah dan tak boleh. Makna apa tu? Manusia wajib sembah Allah sahaja, satu. Yang kedua, berapa jam satu hari? Sepanjang masa. Cuba buka surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat 56. Okey. Cuba terjemah. Ayat ni biasa kita dengar ni. Wama khalaqtul jinna. Dan tengok bahasa Al-Quran. Tidak. Sini tidak. Di sini ada illa, kecuali. Tidaklah aku cipta jin dan manusia. Khalaqtu fi'il apa? Bahasa Arab. Fi'il madhi. Mana fa'il dia? Tu apa jenis fa'il? Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Okey, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembahku. Maknanya ayat ni nak bagi tahu manusia dan jin dicipta hanya satu tujuan saja, iaitu jadi kalau ikut ayat ni, berapa jam kita kena beribadat pada Allah? 24 jam. Betul ke? Tidur pun. Tidur bila tu ibadat? Sepanjang masa. Kan ada orang cakap kat orang Melayu, kalau tidur masa tengah berpuasa adalah ibadat. Betul? Yang bercakap tu memang kaki tidur. Okey, kalau ikut ayat ni, wajib kita beribadat 24 jam. Tapi betul tak kita beribadat pada Allah 24 jam? Betul ke? Tak. Berapa jam satu hari? Berapa jam? 8 jam. Banyak tu. 8 jam nak banding dengan 24 jam, sikit. Tapi 8 jam nak banding dengan orang lain, banyak. Betul ke 8 jam? Cuba kira. Kelas tak ada bos, jam setengah. Lepas tu? Oh, lepas makan tu, makan pun ibadat. Makan pula tak kira apalah. Okey, lepas makan tu bersembang, ibadat juga. Kalau pergi kerja, start pergi kerja pukul 7, balik pukul 5, adakah semua itu ibadat? Ya, betul ke? Kalau dia pergi kerja buka aurat, ibadat ke? Tak. Kalau dia pergi kerja tak ingat pada Allah pun, ingat pasal dunia aja, ibadat ke? Tak. Sebab itulah ibadat ni, kita nak tahu yang kita buat tu ibadat ataupun tak, kena faham apa makna ibadat. Sebab kita tak tahulah, saya rasalah di sekolah rendah ke, sekolah agama ke, di masjid, biasa jarang ustaz bagi definisi ibadat. Yang kedua, biasa kalau sebut ibadat, dia terbatas pada rukun Islam. Betul? Solat, puasa. Puasa pun bukan tiap-tiap hari. Bila masuk Ramadan, sebelah bulan, tak ibadat. Lagi? Zakat pun, bila dia banyak duit, itu pun bukan tiap-tiap hari, sekali setahun.
hujung tahun. Yang keempat, haji itu bro, bila ada duit, bila naik nama tabung haji. Jadi ibadat kita sebenar dalam satu hari berapa minit je? Solat lah. Solat satu waktu berapa minit? 10 minit. Daripada balik sampai sekarang 10 minit je. Mana surah yang sama lah tu. Tak ada perubahan. 10 kali 5 waktu. Berapa? 50 minit. Express. Ni solat fardu. Kalau solat sunat tak baca surah langsung. Jadi 50 minit. Apa lagi ibadat kita? Zikir lepas solat berapa minit? Lebih-lebih kurang lah. Campur-campur. Rasanya nak cari 2 jam pun agak sukar. Betul kan? Yang lain tu banyak lara. Walaupun mulut kita kata, Ustaz, saya bekerja pun ibadat. Tapi biasanya memang lara. Mulut tak berzikir, bercakap pasal hal dunia. Kadang-kadang ada diselang-seli dengan mengumpat. Okey, cuba tengok apa makna ibadat. Cuba buka. Yang Arab tu. Okey. Ini dalam banyak-banyak definisi ibadat yang diberi oleh ulama, ini yang paling jelas, paling masyhur. Ini diberi oleh Syekhul Islam. Kenal Syekhul Islam? Tak, anak Syamsul Yusuf. Syekhul Islam kan? Betul kan? Syamsul Yusuf, anak dia Syekhul Islam. Kenal Syamsul Yusuf? Nama yang paling popular sekarang. Putri? Okey. Kata Syekhul Islam, bukan bin Syamsul. Ibadat, ini makna ibadat. Ada saya pergi ke Bera, saya pergi ziarah satu asnaf. Miskin lah. Keadaan pun teruk. Tapi anak dia, bila tanya siapa nama anak dia? Satu, Ahmad Yasin. Yang kedua, Yahya Ayash. Yang ketiga, Abdul Aziz Rantasi. Kenal semua nama ni? Tokoh-tokoh Hamas di Palestin. Dia orang biasa. Saya kata, macam mana awak boleh tahu maklumat ni? Dia kata dia membaca, tapi dia asnaf. Semua anak dia nama tokoh-tokoh Palestin. Yang kebanyakan mereka mati dibunuh. Saya kata, hebat, awak kena banyak membaca supaya anak betul-betul jadi macam tu. Okey. Kata Syekhul Islam, ibadat ialah ismun jami'un. Kata nama, jami'un apa dia? Yang komplit, yang lengkap, yang mengumpulkan. Likulli, bagi setiap ma yuhibbuhullah. Setiap apa yang Allah suka. Ismun, kata nama yang merangkumi bagi setiap apa yang Allah suka, wa yardahu, dan yang Allah redha. Minal aqwal, daripada perkataan. Kita kata, jom pergi solat. Allah suka tak? Ibadat. Perkataan. Jom pergi kelas. Allah suka. Wal a'mal. Dan juga dalam bentuk amalan. Kadang-kadang kita senyum. Senyum pada saudara kita. Ibadat tak? Ibadat. 100 kali senyum. 100 jumpa orang, 100 senyum. Ibadat tak? Ibadat. Tapi bukan senyum sinis lah. Wal amal al batinah, sama ada amalan yang berbentuk batin. Ada tak amalan batin? Ni bukan tarikat ni.
Apa dia amalan batin? Ialah apa dia? Contoh. Kita berserah pada Allah, itu amalan hati. Kita terfikir seorang-seorang, tengok, fikir tentang kebesaran langit dan kehebatan Allah, itu amalan. Tapi amalan batin, guna akal. Kita duduk seorang-seorang, rasa takut kan? Takut sebab dosa, takut pada azab Allah. Amalan batin, ibadat. Waz-zahirah, dan juga amalan zahirah. Fas-salat, itu definisi ibadat. Semua yang Allah suka dan Allah redha. Banyak tak? Jadi kalau kita pergi kerja, niat untuk cari rezeki, sebab tanggungjawab saya bagi nafkah pada anak isteri, dan kita tutup aurat, dan kita jaga waktu solat, kita tak lara sepanjang kita bekerja, ibadat. Solat, zakat, puasa, haji, sidqul hadis, bercakap benar. Kenapa awak diam ni? Kenapa diam? Kenapa tak cakap? Sebab Nabi cakap, kalau beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah bercakap benda yang baik. Kalau tak ada, diam. Diam tu ibadat ke tak? Ibadat. Tapi saya nak bercakap juga walaupun tak ada yang baik, dosa. Sidqul hadis wa adai amanah, menunaikan amanah. Kita nak pergi ke satu kampung, nak tunaikan amanah orang, ibadat. Wa birru al-walidaini, buat baik pada orang tua. Wasilatul arham, telefon, tanya pak cik kita yang dah lama terputus, ibadat. Wal wafa bil uhud, menunaikan janji ataupun menepati janji. Bila berjanji kita tepat, ibadat. Wal amru bil ma'ruf, suruh orang buat benda yang ma'ruf. Jom pergi solat, jom solat sunat, jom baca doa pakai baju, ibadat. Wan nahyu 'anil munkar, adik jangan main ketika orang solat, ibadat. Wal jihad, berjihad lawan orang kafir dan orang munafik, ibadat. Wal ihsan, berbuat baik kepada jiran, bagi gulai, bagi tom yam, ibadat. Wal yatim, buat baik pada anak yatim, ibadat. Wal miskin, buat baik pada orang miskin, pergi berjalan jauh cari orang miskin, bantu dia ataupun bagi ilmu, ibadat. Wal mamluk, dan hamba, minal adamiyin, daripada anak Adam. Wal bahaim, buat baik pada binatang, ibadat. Tapi jangan bela kucing sampai solat lambat, itu tak jadi ibadat pula. Wad doa, doa adalah ibadat. Zikir ibadat. Wal qiraah, ibadat. Wa amsalu zalik, dan seumpama itu, minal ibadat. Begitu juga hubbullah, cinta Allah. Dia tak berani nak buat maksiat sebab apa? Mendahului cinta Allah, ibadat. Wa rasuluh, dan semua amalan dia ikut sunnah Nabi sebab cinta pada Rasul, ibadat. Wa khasyatullah, takut pada Allah. Wal inabah ilahi, mendekati Allah. Wa ikhlasuddin, dan ikhlas dalam beragama. Sabar, sabar ibadat. Bahkan dalam banyak-banyak ibadat ni, ibadat apa yang pahala paling besar? Sabar. Sabar li hukmihi, bagi hukum-hukum Allah. Wa syukru, bersyukur dengan nikmat Allah, alhamdulillah. Wa ridha, ada satu hadis Nabi kata, siapa yang minum air kemudian dia kata alhamdulillah, Allah redha padanya. Sebab apa? Bukan sebab minum air, sebab sebut alhamdulillah. Warida, dan redha dengan takdir Allah, ibadat. Bila accident kita tenang je, ibadat. Wa tawakkal alaihi, berserah, bertawakal kepadanya, ibadat. Dan mengharap rahmat Allah, ibadat. Saya tak harap langsung rahmat manusia, saya mengharap rahmat Allah, ibadat. Wal khauf, takut kepada azab Allah. Okey? Cuba tengok satu hadis. Contoh ibadat. Okey. Hadis sahih riwayat Muslim.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda li ba'dhi as-sahabah, kepada sebahagian sahabat, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Apa makna? Ha? Apa tu? Fi bid'i ahadikum sadaqah, iaitu bersama isteri. Berjima, Nabi kata sedekah. Kemudian sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu, adakah seseorang kami melayan nafsu syahwatnya secara halalah bersama isterinya, wa yakunu lahu fiha ajrun, ada pahala? Nabi pun jawab, Nabi jawab dengan soalan, ara'aitum, kamu lihat tak, law wada'a fi haram, kamu lihat tak kalau seseorang itu letak syahwatnya pada benda haram, iaitu berzina, akana alaihi wizrum, bukankah dia akan dapat dosa? Sahabat jawab, betul. Jadi kalau letak pada haram dapat dosa, kalau letak pada halal dapat pahala ibadat. Boleh. Satu hadis Nabi kata, dinar yang kamu infak fi sabilillah, dan dinar yang kamu infak untuk merdekakan hamba, untuk bagi orang miskin, dan dinar yang kamu bagi pada ahli keluarga kamu, semuanya adalah sedekah. Dan dalam banyak-banyak tu, yang mana yang paling sedekah paling baik? Subhanallah. Bagi makan anak, bagi makan isteri, ibadat. Kan? Jadi kalau kita faham makna ibadat ni, sebenarnya semua urusan kehidupan kita sepanjang hari kita boleh jadikan ibadat. Main bola boleh jadi ibadat. Macam mana? Main bola tak boleh jadi ibadat ke? Kalau kita kata tak boleh jadi ibadat, mana bola tu haram? Boleh jadi tak main bola tu ibadat? Boleh. Syaratnya tutup aurat. Jangan pakai pendek kemudian ketat. Yang kedua, jangan sampai melewatkan solat fardu, ataupun jangan sampai mengabaikan kewajipan kita terhadap anak, isteri dan sebagainya. Ibadat. Dan main itu sekadar untuk sihatkan badan, untuk kita beribadat. Boleh. Duduk dalam kelas ni ibadat tak? Ibadat. Okey. Kita balik pada ayat kita. Okey. Jadi Allah nak beritahu Quran tu intipati utamanya apa? Ialah nak ngajak manusia supaya jangan sembah kecuali Allah, itu je. Maknanya kalau dia baca Quran, tapi lepas baca Quran banyak lagi dia ikut nafsu, maknanya dia tak faham Quran. Mulut baca Quran, kehidupan dia, keluarga dia banyak bercanggah dengan Al-Quran. Sebab itulah orang yang baca Quran dan ikut Al-Quran akan nampak kesannya. Apa kesannya? Orang baca Quran, dia faham, dia ikut, akan nampak kesannya. Apa kesannya? Apa dia? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak dia terbaik. Akhlak dengan keluarga, dengan anak, dengan jiran, dengan sahabat, dengan orang kafir, semua terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW. Okey. Innani, sesungguhnya aku, lakum, bagi kamu, minhu, darinya. Dari siapa ni? Dari Allah. Adalah nazir wa bashir, dan apa makna nazir? Memberi peringatan ataupun amaran. Amaran yang menakutkan. Kepada siapa ni? Kalau nazir kepada siapa? Kalau bashir kepada siapa? Oh, musyrikin Mekah saja.
Orang kafir saja? Tak. Dia peringatan tentang apa ni? Azab Allah. Jadi bila peringatan tentang azab Allah kepada semua, sama ada kafir ataupun orang Islam yang buat dosa. Adapun basyir, berita gembira untuk siapa? Untuk orang beriman yang beramal soleh. Berita gembira, mereka akan dapat pahala, dapat syurga. Okey. Inilah kerja utama Rasulullah. Dan sumbernya apa? Quran. Tengok susunan. Mula-mula Allah sebut Al-Quran. Kemudian intipatinya apa dia? Nak mengajak manusia supaya jangan sembah kecuali Allah. Jadi kerja Nabi apa dia? Nazir wa Bashir sehinggalah manusia betul-betul sembah Allah. Itulah Quran. Sebab itulah Nabi ambil masa lama tak untuk memberi peringatan kepada orang musyrikin. Adakah dah turun 10 juzuk ataupun masa di Madinah baru Nabi bagi peringatan? Bila Nabi bagi peringatan? Surah awal-awal lagi kan? Surah apa? Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Ni awal-awal lagi. Mungkin tahun pertama Nabi terima Al-Quran. Awal-awal lagi Allah kata, wahai orang berselimut, buat apa? Bangun. Jangan asyik tidur je. Kemudian bangun buat apa? Fa'anzir, bagi peringatan. Dan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sehingga 194. Okey. Allah kata wa innahu. Cuba terjemah. Wa innahu, dan sesungguhnya ia latanzilu adalah Quran itu adalah latanzilu adalah diturunkan oleh siapa? Rabbil Alamin. Jadi Allah tak kata diturun oleh Allah. Tapi Allah sebut Rabbil Alamin. Beza tak? Diturun oleh Allah dengan diturun oleh Rabbil Alamin. Apa beza dia? Ha? Yalah, itu terjemahan. Bila kita mendengar tu datang daripada Rabbil Alamin, dengan kita dengar datang daripada Allah, apa perasaan kita? Yang mana kita lebih bagi perhatian dan lebih rasa penting kena baca dan faham. Kenapa? Sebab bila sebut Rabbil Alamin, menunjukkan kehebatan Allah. Dia mencipta bukan kita sahaja, tapi Al-Alamin. Dan bukan dia sahaja mencipta, dia mengurus. Dia mentadbir sekalian. Maknanya, Tuhan tu hebat. Bila Tuhan tu hebat, Quran tu hebat. Tak boleh baca main-main. Tak boleh baca, khatam, simpan. Kalau saya kata, ini surat daripada Ketua Polis Negara. Kita baca terus ke baca besok? Baca terus. Lepas tu bahasa pula, dalam bahasa Urdu. Kita tak faham. Kita baca, tak faham, simpan ke, pergi tanya orang. Kenapa tanya? Dia manusia je, bukan Rabbil Alamin. Kenapa nak faham? Yalah, takut pun dia manusia. Dia tak pernah mencipta pun langit ke bumi. Biarkan, Tangkap pun bukan kena masuk neraka pun. Penjara je. Nak tahu apa? Alah, dia daripada manusia je. Kita boleh agak aja. Ini mesti nak tangkap mereka. Kalau daripada ketua polis pun kita baca terus dan kita nak faham, kita tak akan biar dalam keadaan tak faham. Macam mana kita boleh baca ayat daripada Rabbil Alamin bertahun-tahun tak ada rasa nak faham? Adakah polis lebih besar daripada Rabbil Alamin?
Kenapa? Apa dia? Nampak bahaya depan mata. Siapa tu? Polis. Dia nampak bahaya. Tapi yang dia sembah siapa? Dia tak sembah polis kan? Kalau nampak bahaya polis, sembahlah polis. Nampak bahaya polis tapi sembah, kan pelik tu. Boleh faham? Sebab tu Allah sebut Rabbil Alamin, supaya kita rasa Quran yang kamu baca ni bukan daripada manusia, bukan daripada bapa kamu, daripada Rabbil Alamin. Macam mana kamu baca dan tak ingin nak faham, makna kamu anggap Quran tu macam tak ada nilai. Untuk halau hantu, untuk cari rezeki, untuk rawat penyakit gout. Teruk tak masyarakat kita jadikan Quran? Lagi tu apa dia? Dah letak kat kedai mamak. Kan? Kedai mamak pula ayat Quran atas, bawah tu rokok. Kan menghina Quran tu. Lepas tu pembelinya siapa? Kita lah. Kan kita duk makan kedai mamak tu. Okey, jadi Allah kata turun daripada Rabbil Alamin, dan diturun pula oleh siapa? Dibawa oleh siapa? Nazala bi ar-ruhul amin. Dibawa dengan Al-Quran itu oleh siapa? Jibril. Allah tak kata Jibril. Allah sebut Ruh dan Al-Amin. Nak faham? Kenapa Allah tak sebut nazala bihi Jibril? Ialah kenapa sebut sifat Ruh, yang kedua Al-Amin? Ruh, apa makna Ruh? Dia roh ni ada kat badan kita, sebab tu kita hidup. Bila roh keluar badan, kita mati. Jadi Allah nak bagi tahu, kalau badan manusia, roh keluar mati. Tapi ada satu benda yang mahal dalam badan manusia, iaitu hati. Dan roh bagi hati ialah Quran. Sebab tu yang membawa Al-Quran dipanggil roh. Jadi kalau badan tak ada roh, mati. Kalau Quran tak ada, kalau hati tak ada Quran, hati tu mati. Kan? Sebab itulah dalam banyak-banyak malaikat yang turun rezeki, apa dia? Turun rezeki. Mikail ke Israfil? Israfil tiup. Yang turun rezeki? Mikail. Yang turunnya wahyu? Jibril. Antara Jibril dengan Mikail, yang mana lebih penting? Yang mana lebih penting? Satu bagi rezeki, satu bagi Quran. Jibril. Tapi masa kita banyak cari rezeki ke cari Quran? Dah diam dah. Sebab itulah Nabi dan para sahabat lapar biasa, tapi tak baca Quran luar biasa. Biasa kita dengarkan Nabi dan sahabat berlapar. Kadang-kadang dalam peperangan pun mereka ikat perut dengan batu biasa je. Tapi tak ada Nabi dan sahabat yang satu hari mereka tak baca dan tadabbur Al-Quran. Sebab Quran adalah roh kepada hati. Dan sifat Al-Amin. Apa makna Al-Amin? Al-Amin amanah. Apa amanah Jibril? Pertama, bila dia buat Quran, dia tak ubah, dia tak tambah, dia tak kurang. Amanah. Yang kedua, bila Allah perintah, dia hantar pada Muhammad, dia hantar pada Muhammad. Walaupun orang Syiah kata Jibril tersilap hantar, kan? Sepatut dihantar pada siapa? Ali. Itu kerja Syiah. Yang ketiga, amanah Jibril ialah bila Allah kata hantar pada Nabi pukul 5 petang, pukul 5 petang tepat sampai. Tak mungkin terlewat. Sebab tu Allah sebut sifat Jibril ialah Al-Amin. Jadi yang bagi Quran Tuhan hebat, Quran juga adalah hebat, dan yang membawanya hebat. Kepada bawa pula kepada siapa? Ala qalbika litakuna minal munzirin.
turun kepada siapa ni? Manusia hebat. Jadi tak mungkin benda yang hebat diberi kepada orang yang tak hebat. Tapi di sini Allah kata turun Jibril bawa Quran ke mana? Dia tak kata pada Rasulullah, dia kata pada qalbika. Apa makna qalbika? Kenapa Allah sebut hati? Boleh je Allah kata alaika, diturun kepada engkau. Engkau je. Tak payahlah hati. Mesti ada sebab Allah nak begitu sesuatu. Apa dia? Ada je ayat kan? Anzalna ilaika kan? Ada. Kami turun kepada engkau. Tapi dalam ayat ni Allah kata kami turun ke atas. Mesti ada sesuatu Allah nak beritahu. Apa dia? Dah hati ni sebenar apa dia? Akal lah. Akal. Mana Allah nak beritahu Quran dia turun satu tempat yang kerja dia proses untuk faham. Bukan telinga. Bukan mulut. Maknanya Quran diturunkan untuk difahami. Sebab hati adalah alat untuk faham, untuk berfikir. Allah tak kata diturun pada mulut. Mana? Baca je lah. Tak faham tak apa. Ataupun diturun pada telinga. Maka sebab itulah bila turun pada hati Muhammad, akhirnya dia jadi apa? Litakuna minal munzirin. Supaya engkau menjadi munzir. Boleh faham? Maknanya Quran bila turun pada Nabi, terus Nabi menjadi munzir. Tapi begitu juga bila Quran sampai pada jin sekali jenayah terus tak jin menjadi munzir. Fa iza qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Makna apa tu? Quran kalau masuk ke hati dia akan terus sampaikan. Tapi kalau Quran setakat di mulut, di telinga, 20 tahun macam tu lah. Macam mana dia nak sampaikan sebab hati dia tak faham. Boleh faham? Jadi semua yang tak sampai ke Al-Quran sebab tak faham. Tak masuk ke hati. Okey. Okey, cuba buka surah ni juga. 214. Tak boleh angkat je. Okey. Peringkat 3 tahun Allah perintah Nabi supaya berdakwah secara rahsia. Lepas 3 tahun turun ayat ni. Allah kata apa? Wa anzir, dan berilah peringatan asyirataka kepada keluarga engkau al-aqrabi yang terdekat. Lepas turun ayat ni Nabi buat apa? Nabi panggil semua ketua kabilah Quraisy, orang Mekah berkumpul di Bukit Safar. Kemudian semua kita dah belajar sirah ni masa kecil lagi kan. Tapi pengajaran, kita nak ambil pengajaran. Bila turun ayat ni Nabi tak tangguh. Sebab ini perintah Allah. Wajib kamu bagi peringatan. Yang perintah Nabi bagi peringatan ayat Al-Quran. Jadi bila turun ayat Nabi terus bergerak. Nabi kumpul. Kemudian Nabi tanya pembesar-pembesar Quraisy yang ada dekat Bukit Safa. Nabi kata, kalau aku cakap ada tentera di sebalik bukit ni sedang ready bersedia untuk serang kamu, kamu percaya tak? Nanti dulu, jangan jawab, bagi dia orang jawab lah. Jadi kata orang musyrik Mekah, ma jarrabna alika kaziban, kami tak pernah mendustakan kamu. Maksudnya Nabi tak pernah cakap bohong. Kalau Nabi cakap apa, semua dia faham. Tiba-tiba Nabi kata apa? Inni lakum nazirun baina azabin syadid. Okey, kalau kamu percaya apa saja aku cakap, aku nak beritahu. Sesungguhnya aku bagi kamu adalah
Nazir. Pemberi amaran. Tentang apa? Azab yang sebut je nazir. Tadi kita percaya kan? Yang lain semua diam. Sebab tadi dah mengaku Nabi tak pernah berbohong. Semua tak berani bantah. Siapa yang berani bantah? Pakcik dia, Abu Lahab. Abu Lahab kata apa? Tabballaka. Celaka kamu Muhammad. Alihaza jama'tana, kerana nak beritahu kamu nazir, kamu kumpul kami dan kamu buang masa kami. Tabballaka sa'irul yaum. Celaka engkau sepanjang hari. Cakap je nazir, terus dibangkang. Terus itu bermulalah Nabi ditekan dan para sahabat ditangkap, diseksa dan sampai dibunuh. Sebab apa? Buat kerja nazir. Boleh? Jadi pengajaran untuk kita apa dah? Kenapa kita baca Quran? Kita khatam Quran berkali-kali, tapi kita tak buat kerja ni, nazir. Satu kita. Yang kedua, saya nak bagi tahu. Nazir ini apa makna? Memberi amaran tentang apa? Dan biasa bagi amaran tentang azab ni kepada siapa? Kepada orang yang buat maksiat. Saya nak bagi tahu, kebanyakan ustaz, kebanyakan penceramah, termasuklah ustaz sunnah, biasa dia mengajar di mana? Center tu orang buat maksiat ke orang buat baik? Itu Bashir ke Nazir? Maknanya dia hanya menjalankan Bashir. Nazir di mana? Kalau nak bagi Nazir di mana? Jangan kat center. Kat center Bashir. Betul tak? Yang betul-betul Nazir ialah yang di luar sana, yang tak belajar, yang tak solat, yang buat maksiat. Tapi siapa yang pergi bagi Nazir kepada mereka? Siapa? Ada. Tapi semua mendakwa dia adalah tak pengikut sunnah Nabi. Yang lain dia mendakwa bid'ah. Betul? Jadi kita ambil pengajaran. Ayat-ayat awal lagi surah Hud menceritakan apa? Pasal Quran dan pasal tugas Nabi. Semua tu nak mengajak manusia supaya jangan beribadat kecuali hanya kepada Allah. Sumbernya Quran. Dan kita tengok pula di mana-mana kelas agama, kuliah ke apakah, jarang sekali ditadabbur Al-Quran. Betul? Sebab itulah tak ada nazir. Sebab yang suruh manusia nazir ialah Quran. Okey. Panjang sangat berletter. Kita sambung ayat. Oh, waktu dah habis. Cuba tengok ayat kedua. Dah habis ke? Dah habis, okey. Bashir, berita gembira ni tak ada masalah sangat. Tapi yang sangat-sangat perlu ialah nazir, iaitu kepada orang yang jahil dan melakukan maksiat. Cukuplah 2 ayat. Sebab dah larut malam. Jadi buku ni kita tak baca lah. Sekarang kita tukar ibadat kita kepada makan. Setengah jam saja. Jangan lebih daripada waktu belajar. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi pagi besok. Pukul 10. Dan malam besok tak ada kelas. Malam besok tak ada kelas sampailah hari Isnin. Isnin pun tak ada kelas. Kita jumpa balik besok, pagi besok, kemudian hari Selasa malam, insyaAllah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانا